Assalamualaikum, selamat sejahtera, bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Cikgu Sains PT3 anda dalam slot Sains PT3 setiap Khamis jam 8 malam hanya di Akademi YouTuber Pusat Tuition Percuma Ayu, bermula percuma, selamanya percuma. Apa khabar anak-anak semua? Diharap anak-anak semua dalam keadaan sihat, bahagia, ceria bersama keluarga. Baiklah, minggu ini sudah masuk minggu yang ke-3 kita berpuasa, sudah 24 hari lebih kurang. Okey, kepada yang Muslim teruskan menjalani ibadah puasa dengan baik Okey, tak lama lagi nak raya kan. So, diharap anak-anak semua sudah bersedia. Pada malam ini, Cikgu Hani ingin berkongsi berkaitan dengan ulang kaji bahagian C, iaitu soalan bahagian C dalam format Sains PT3 Kalau anda ingat lagi, 2 minggu yang lepas, minggu pertama Cikgu Hani dah bincangkan berkaitan dengan soalan bahagian A dan juga minggu yang kedua berkaitan dengan soalan bahagian B, di mana soalan bahagian A merangkumi 20 soalan objektif, bahagian B merangkumi soalan struktur pendek di mana mengandungi 5 soalan, setiap soalan 4 markah So total markahnya 20. Bahagian A 20 markah, bahagian B 20 markah. Okey. Sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, baiklah kita membaca umul kitab sebagai doa Mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam ini diberkati Allah hendaknya. Okey, umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, so kita mulakan Sebelum cikgu bincangkan soalan bahagian C, suka untuk cikgu menyatakan markah untuk soalan bahagian C ini berapa? Apa yang ada dalam itu? Okey, pembagian markah bahagian C ini seperti yang kamu sedia maklum, bahagian B soalan sampai 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 soalan. So, bahagian C biasanya soalan dimulakan dengan nombor 6 di mana soalan 6 dan 7 ini membawa markah 8 markah. Okey, soalan 6 8 markah, soalan 7 dan 8 markah. Apa yang cikgu terangkan ini adalah pembagian markah bahagian C mengikut format Sains PT3 berdasarkan tahun 2019 PT3 2019. Seperti yang kamu maklum, tahun 2020 kita tiada PT3, dibatalkan. Okey, jadi cikgu masih merujuk yang terkini lah PT3 2019, iaitu soalan 6 dan 7 8 markah. Okey, manakala soalan 8 dan 9. Okey, soalan 8 dan soalan 9 membawa markahnya 10 markah. Maksudnya soalan 8 10 markah, soalan 9 dan 10 markah. Merupakan struktur panjang. Okey, soalan struktur. Okey, seterusnya yang ketiga adalah soalan 10 dan soalan 11, di mana membawa 12 markah Soalan 10 12 markah, soalan 11 12 markah. Okey. Boleh jadi pada soalan ini, contohnya soalan eksperimen, soalan penyelesaian masalah Okey, markahnya pecah-pecahkan lah. Ada yang 1 markah, ada 2 markah, ada 3 markah. Okey, so total jadi 12 markah. Alright, so kesimpulannya adalah jumlah markah bahagian C 8 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 12 tambah 12 bersamaan dengan 60 markah. Jadi pembahagian markah yang paling besar di bahagian C iaitu 60 markah. Bahagian B 20 markah, bahagian A 20 markah. Jadi keseluruhan adalah 100 markah untuk Sains PT3 anak-anak. So, jadi malam ni cikgu ada sediakan kita bincangkan bersama-sama contoh soalan bahagian C merangkumi topik sains tingkatan 1. Okey, so cikgu belum mengajar untuk topik sains tingkatan 2 lagi. Masih tingkatan 1 kita dah habis. Jadi cikgu bincangkan soalan-soalan berkaitan dengan topik tingkatan 1 untuk bahagian C ini Okey, so semua dah sedia kan? Kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, baiklah. Okey soalan yang pertama kita ada. Okey, rajah 2 menunjukkan ameba yang hidup di dalam air kolam. Okey. Ni gambar ameba kita ada. So dia labelkan X di situ. Ni rajah 2
So, apakah soalannya? Namakan struktur X dalam ameba dan nyatakan fungsinya. Okay, ni soalan mudah lah dalam biasa soalan nombor 6 lah kalau bahagian C ni. Okay, struktur X adalah nukleus. Tepat sekali anak-anak, cikgu tahu kamu semua sudah tahu ni yang mudah untuk topik saintitas 1 ni. So, struktur X adalah nukleus. So, apakah fungsi nukleus? So, kita dah namakan X itu adalah nukleus. So, apakah fungsinya? Untuk soalan ni dia ada 2 soalan So, fungsi X iaitu nukleus adalah mengawal segala aktiviti sel ataupun mengawal semua aktiviti sel. Okay, apa yang sel lakukan, proses hidup, apa semua kan dikawal oleh nukleus. So, soalan ini membawa markah 2 markah. 1 markah untuk nukleus dan 1 markah lagi untuk fungsinya iaitu mengawal segala aktiviti sel. Alright. Okay, soalan seterusnya adalah soalan B. Labelkan struktur yang mengawal bahan masuk dan keluar dari ameba pada rajah 2. So, di sini kamu semua kena tahu apakah fungsi struktur ini. Fungsi struktur ini adalah mengawal bahan masuk dan keluar. Jadi, apa nama struktur ini pada ameba? Yang fungsinya mengawal bahan masuk dan keluar. Tak lain dan tak bukan. Ia adalah... Okey, soalan ini bawa markah 1 1 markah. Jadi ia adalah membran sel yang seperti cikgu labelkan tu pada rajah 2. Membran sel. Okey, so kita labelkanlah struktur yang mengawal bahan masuk dan keluar. Jadi kita dah total 3 markah kita dapat untuk soalan yang ini. Alright, anak-anak. Jadi kita teruskan pada sambungan soalannya. Okey, soalan A, B kita dah dapat. So kita tengok soalan C pula. Okay, so soalan C. Okay. So, masih sama soalan yang sama masih bertanyakan tentang soalan ameba itu tadi. Okay, C. Ameba boleh bergerak. Okay, ameba boleh bergerak dan menukar bentuknya. Tetapi, sel tumbuhan tidak boleh berbuat demikian. Terangkan kenapa. Okey, kenapa sel tumbuhan tak boleh berbuat demikian? Tapi ameba boleh. Kenapa ameba boleh bergerak? Okey, so sebabnya ameba tidak mempunyai dinding sel. Okey, yang ini kamu kena tahu apakah apa yang ada pada sel tumbuhan, apa yang ada pada sel haiwan. Okey, ciri-ciri sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi, ameba adalah sel haiwan. Ia boleh bergerak sebab ameba tidak mempunyai dinding sel. Apa fungsi dinding sel tadi? Mengekalkan bentuknya. Okey, jadi soalan ini kita dapat 2 markah. Alright? So, cikgu pergi kepada soalan seterusnya anak-anak. Okey, masih soalan 1, masih berkaitan dengan ameba. Okey. Tetapi dia tanya D, ameba ialah organisma unisel. Apakah maksud organisma unisel? Uni maksudnya 1. Kan? 1. Okey, uni maksudnya 1. So, apakah organisma unisel? Okey, organisma yang terdiri daripada 1 sel sahaja. Mudahkan soalannya. Struktur pendek-pendek sahaja ya. Okey, so ini 1 markah untuk soalan ameba ni tadi. Okey, so total untuk soalan ini adalah markahnya berapa tadi? Markahnya adalah 8 ya. 8. Okey, masih soalan 1. Okey. Masih soalan ameba, pecahan soalan yang lain adalah E. Mitokondria dapat diperhatikan apabila ameba dilihat di bawah mikroskop. Okey, apakah yang akan berlaku kepada organisma ini jika struktur itu tidak hadir? Jika mitokondria ni tak ada. Apa yang berlaku kepada ameba? Okey. So, apa fungsi mitokondria? Okey, mitokondria untuk menjana tenaga. Okey, tenaga kepada sel. Jadi, organisma ini tidak dapat menjana tenaga dan akhirnya akan mati. Tak ada tenaga macam mana kan? Okey. So, soalan ini membawa markah
So, soalan ini membawa markahnya 2 markah. Alright, so total untuk soalan 1 adalah 8 markah tadi Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan 2. Okey, A Rajah 3.1 menunjukkan pistil sekuntum bunga. Ini adalah topik apa? Topik pembiakan. Okey, tadi sel topik 2 kan? Okey, ini sekarang topik pembiakan. Okey, topik 4 So, kita ada rajahnya, ada tube dia bunga, ada butir dia bunga, ada X kat situ Ini merupakan pistil sekuntum bunga. Okey, rajah 3.1. Okey, namakan struktur X. So, pistil ini bahagian organ pembiakan untuk jantan atau betina. Apa dia kalau pistil adalah jantan Okay, so struktur X adalah stigma. Okay, so soalan ini memberi markahnya 1 markah. Okay, 1 markah. Right. Apakah yang tergandung dalam butir dia bunga? Apa ada dalam butir dia bunga? Okey, butir dia bunga mengandungi gamet jantan. Okey, ingat butir dia bunga mengandungi gamet jantan. So, soalan ini juga memberi markahnya 1. Okey, betul kamu jawab stigma, betul kamu jawab jantan, so kamu dapat 2 markah di situ. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, masih soalan berkaitan dengan pistil. Okey, tapi soalan ketiga, apakah yang berlaku apabila tiub dia bunga memasuki ovul? Ni kat sini. Tiub dia bunga memasuki ovul. Apa yang berlaku? Okey, so gamet jantan akan memasuki ovul dan bersenyawa dengan gamet betina untuk membentuk zigot. Okey, gamet jantan akan memasuki ovul dan bersenyawa dengan gamet betina untuk membentuk zigot. Okey, so soalan ini juga membawa markah 1. So, dah 3 markah. Okey, soalan yang keempat. Bunga dalam rajah 3.1 adalah bunga yang didebungakan oleh serangga. Okey. Nyatakan satu ciri bunga yang didebungakan oleh serangga. Macam mana? Kenapa serangga boleh debungakan dia? Mesti dia punya ciri-ciri yang menarik, betul tak? Antaranya adalah, okey, banyak kan pilihan jawapan ni. Okey, yang pertama, ranggi besar dan berwarna terang. Okey, ranggi besar warna terang. Contohnya bunga raya. Okey, ranggi dia besar kan? Kelopak dia besar. Warna terang merah. So, menarik perhatian serangga ataupun berbau harum. So, kat sini ada banyak jawapan cikgu bagi. Yang kedua, berbau harum ataupun pilihan jawapan yang ketiga, butir dia bunganya kasar dan melekit. So, nanti dia boleh melekat dekat kaki serangga tu. Ataupun filamennya pendek ataupun stigma kecil dan melekit. Ni stigma typo. Okey, stigma kecil dan melekit. Alright. So, kita pergi seterusnya. Masih soalan 2. Okey, tetapi 2B. Iaitu rajah 3.2 menunjukkan struktur satu biji benih. Typo lagi cikgu menaip tadi. Struktur ni bukan SA. Dia struktur Tak ada A situ Okey, struktur satu biji benih. Okey. So, rajah 3.2 kat situ. Bahagian bunga yang manakah berkembang menjadi biji benih? Soalannya, bahagian bunga yang mana berkembang menjadi biji benih? Iaitu ovul. Ovul. So, kamu ingat kalau jadi biji benih je, ovul. Ovul jadi biji. Okey, 1 markah untuk soalan ini. Seterusnya, nombor 2. Labelkan satu bahagian yang membentuk embrio dalam rajah 3.2. Okey, kat sini cikgu bagi
Jawapannya ada lebih pada satu. So, kamu boleh pilih yang mana satu. Okey, soalan ni memberi markahnya 1 markah. Okey. Yang pertama yang cikgu labelkan itu adalah plumul. Okey. So, kamu lukis dekat rajah 3/2 tu. Jawapan yang pertama adalah plumul. Ni antara pilihan jawapan yang ada lah. Okey. Antara cadangan jawapan yang betul. Yang kedua, awak boleh labelkan cotyledon. Okey. Ataupun cotyledon. Ni semua bahagian yang membentuk embryo. Dan yang ketiga adalah radikal. Okey. Radikal kat situ. Itu nombor 3. Alamak, laju sangat. Okey, patah balik ni radikal. Okey. So boleh pilih lah. Salah satu sahaja. Okey. So sekarang kita lihat soalan seterusnya. Ni tadi plumul, cotyledon dengan radikal kan. Okey. So kita lihat soalan seterusnya. Soalan nombor 2 Masih struktur satu biji benih. Okey, rajah 3.2 ini. Okey, tapi soalan nombor 3, apakah fungsi bahagian yang dilabelkan di 2B2? Iaitu yang kita labelkan ni, plumul. Apa fungsi plumul? Kalau kamu jawab plumul, awak nyatakan fungsi plumul. Kalau kamu jawab cotyledon, kamu nyatakan fungsi cotyledon. Kalau kamu jawab radikal, kamu tuliskan fungsi radikal. Okey, so cikgu bagi jawapan untuk semua. Yang pertama plumul. Okey, plumul berkembang menjadi pucuk ataupun daun. Okey, radikal berkembang menjadi akar. Seterusnya, cotyledon fungsinya menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Okey, sepanjang nak menjadi embrio tu, cotyledon disimpan dan bekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Okey, soalan 3 ni membawa markah dia 1. Alright. Okey, soalan yang keempat. Apakah jenis biji benih yang ditunjukkan dalam rajah 3.2? So, kamu dah belajar biji benih monocotyledon dan dicotyledon ya. So, jenis biji benih ini adalah dicotyledon. Alright. Akan belajar lebih lanjut lagi dalam sains tingkatan 2 lah, dicotyledon dan monocotyledon itu. Okey. Seterusnya, kita pergi soalan. Kita ada break time ya. So, anak-anak sekalian, 1 minit break. So anak-anak bolehlah pergi minum dulu ke, nak pergi toilet ke kan, nak makan ke kan. 1 minit kita rehat. Okey, sampai jumpa lagi nanti. Bersama Cikgu Hani. Okey, kembali ke Pusat Tuition Percuma Ayu Sains PT3 jam 8 malam Jika ada anak-anak murid yang baru menonton, selamat datang. Jangan lupa tulis di ruangan live chat ataupun di ruangan komen Okey. So kita sambung soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni kita ada seorang guru menjalankan satu demonstrasi menggunakan penyuluh Bunsen dalam sebuah makmal.
Okey, satu kebakaran kecil telah berlaku seperti dalam rajah 1A. Ya, kemalangan kecil. Itu rajahnya. Tiba-tiba penuh terbalik, terbakar. Sedikitlah Alright. Rajah 1A. So, apakah soalannya? Selain daripada oksigen dan bahan api, nyatakan satu syarat lain. Satu syarat lain bagi membolehkan pembakaran berlaku. So, kamu ingat untuk pembakaran berlaku kita ada 3 syarat. Macam nak ingat, kamu ingat boh je. Boh kan, boh. B tu apa? B adalah bahan api. O adalah oksigen. H adalah haba. So jawapannya di sini adalah haba. Ya, haba. So untuk soalan ini membawa markahnya 1 markah. 1 markah. Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Masih soalan 3 soalan B. Alat pemadam api yang mengandungi gas karbon dioksida digunakan untuk memadam api tersebut. Berikan 2 sebab mengapa karbon dioksida digunakan. Kenapa kita guna karbon dioksida? So, anak-anak semua tahu sifat karbon dioksida itu dia tidak membantu pembakaran, ya. Jadi, dia boleh memadamkan kebakaran itu. Sebab apa? Sebab karbon dioksida yang lebih tumpat. Karbon dioksida yang lebih tumpat menyesarkan gas oksigen. Yang kedua, karbon dioksida bertindak sebagai ejen pendinginan dan mendinginkan permukaan yang terbakar. Nampak macam susah dia punya ni. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan ni memberi markah 2 sebab 2 sebab kan. 2 markah. So kita pergi soalan seterusnya. Soalan apa dia? Soalan C Rajah 1B menunjukkan penyembur aerosol. Spray kan. Biasa kita panggil spray. Penyembur aerosol. Seorang perokok tegar sedang menyembur penyegar udara seperti dalam rajah 1B bagi menghilangkan bau asap rokok di dalam bilik. Soalannya, terangkan langkah berjaga-jaga yang patut diambil untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Macam mana tu? Sebab asap rokok kan. So, penyembur aerosol mudah terbakar. Apabila mudah terbakar, kita kena jauhkan daripada sumber api ataupun sumber haba. Jadi, penyembur aerosol mesti diletakkan jauh dari sumber haba. So, ada jawapan yang lain yang sesuai boleh diterima. So, soalan ini memberi markahnya 2. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Masih soalan 3. Iaitu D. Jadual 1 menunjukkan keadaan bagi tahap pencemaran udara berdasarkan indeks pencemaran udara yang berbeza. So, indeks pencemaran udara IPU kita panggil 0 hingga 50 keadaannya baik, warna hijau. 51 hingga 100 keadaan sederhana, warna kuning. Manakala 11 hingga 200 keadaan tidak sihat, warna jingga. Ni adalah jadual 1. Penerangannya adalah soalan dia, pembakaran terbuka yang berlaku berpanjangan akan menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara melebihi 200. So sekolah-sekolah di tempat tersebut perlu ditutup. Mengapa? Kenapa kena tutup? Kalau bacaan lebih 200. So kamu refer pada jadual ini tadi, iaitu bila lebih pada 200, ia adalah keadaan yang tidak sihat. Keadaan yang tidak sihat. So, keadaan udara di sekeliling tidak sihat apabila bacaan IPU tinggi. So sebab itulah sekolah perlu ditutup. Bila keadaan tidak sihat, dia berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab udara mempunyai banyak habuk dan zarah terampai bila tidak sihat kan. Tak nampak habuk tu halus.
Okey, jadi tidak elok untuk sistem respirasi kita. Okey, so soalan ini memberi markahnya 2 juga. Okey, so kamu bagi tahu kenapa sebabnya tak sihat sebab bacaan api tu tinggi. Jadi kenapa tak sihat? Sebab banyak habuk. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nampak gambar bas kan? Okey, soalan nombor 3 lagi. Semasa pulang dari sekolah, Azim melihat sebuah bas melintasi kawasan sekolah seperti dalam rajah 1C. Okey. Huraikan kesan situasi tersebut kepada kesihatan manusia. So, kamu lihat sini ada asap kan? Situ asap. Asap kenderaan. Okey, so kamu cerita kesan situasi tersebut kepada kesihatan manusia, iaitu menjejaskan sistem respirasi yang pertama. Yang kedua, menyebabkan penyakit sistem respirasi. Dan yang ketiga, menjejaskan pengangkutan oksigen dalam badan. Okey, sebab terhidu asap rokok kan, jadi karbon monoksida kan. Betul tak? Jadi menjejaskan pengangkutan oksigen dalam badan. Okey, untuk soalan ini markahnya juga 3, ya, 3 markah. So kamu tulislah kalau 1 markah 1 point, 3 markah tu 3 point lah, at least. Alright? Okey. Habis soalan 3 Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang keempat ya. Okey, rajah 4 menunjukkan satu jadual yang mengandungi 118 unsur yang telah ditemui oleh saintis. Okey, ada satu jadual A, B, C, D di situ, rajah 4. Okey, soalan yang pertama, namakan jadual yang ditunjukkan dalam rajah 4. So, cikgu tahu ni semua tahu boleh jawab soalan ni. Ia adalah jadual berkala unsur. Okey, 1 markah ataupun sekatan sebagai JBU. Ataupun periodic table of elements. Okey, jadual berkala unsur. Okey, soalan yang B. Okey, namakan kumpulan A, B, C dan D. Okey, so kumpulan A adalah unsur kumpulan logam. Okey, A adalah logam, C adalah bukan logam. Okey, apakah B? B adalah separuh logam dan D adalah gas nadir. Untuk soalan ini 4 markah So kamu labelkan saja. Senang A logam, B separuh logam, C bukan logam dan D adalah gas nadir. Okey, kita pergi pada soalan C. Okey, rajah 4 menunjukkan masih jadual berkala Okey, soalan C. Nyatakan 2 perbezaan antara unsur dalam kumpulan A. Nampak 2 perbezaan. Unsur kumpulan A dengan unsur kumpulan C. Okey, so kita ajar sini ni A dengan C. A tadi logam, C bukan logam kan? So apakah perbezaannya? Iaitu unsur kumpulan A berkilat, manakala unsur kumpulan C pudar. Bukan logam kan? So kita belajar logam dan bukan logam Manakala unsur kumpulan A boleh mengkonduksi elektrik, manakala unsur kumpulan C tidak boleh mengkonduksi elektrik. Apa itu konduksi? Maksudnya mengalihkan arus elektrik. Okey, kamu juga boleh bagi jawapan yang lain yang sesuai untuk kumpulan A dan kumpulan C ini. Ini merupakan antara cadangan jawapan daripada cikgu lah So, soalan ini memberi markahnya 2. Okey, baiklah. Kita pergi kepada soalan D. Baik, soalan D. Okey, berikan satu contoh unsur kumpulan D. Kebetulan tadi gas nadir kan? Senang je. Jawapannya adalah helium. Okey, 1 markah. Okey, tahu kan gas helium yang ada dalam belon udara panas tu kan? Belon, contoh belon mainan yang Upin Ipin. Itu gas helium Okey. Seterusnya, masih soalan yang 4. Okey. Soalan E. Siti berpendapat bahawa satu sebatian akan terbentuk apabila satu unsur dalam kumpulan A bertindak balas dengan satu unsur dalam kumpulan D. Adakah anda bersetuju dengannya? Terangkan. Okey, A, kumpulan A
dengan kumpulan D? Boleh ke membentuk sebatian? Ingat kumpulan D adalah gas nadir. Jadi, jawapannya adalah tidak. Okey, sebab apa? Sebab unsur dalam kumpulan D, gas nadir, dia tidak reaktif dan tidak bergabung dengan unsur lain secara kimia. Okey, anak-anak? Jadi soalan ini memberi markahnya 2. Kamu jawab tidak, 1 markah. Ini kamu terangkan unsur kumpulan D itu tidak reaktif, jadi dia tidak bergabung dengan unsur lain secara kimia. Dia wujud secara sendiri. Kumpulan D ni dia gas monoatom. Alright. Seterusnya, okey, ada lagi tak soalan 4 ke soalan 5 ni? Soalan 5. Okey, soalan 5 merupakan soalan terakhir yang cikgu bincangkan dengan kamu untuk malam ini ya. Okey, soalan 5, kita ada rajah 5.1 menunjukkan penambahan cahaya. Ini merupakan topik cahaya dan optik yang telah disampaikan oleh Cikgu Ong dan juga Cikgu Arma kalau kamu ingat lagi kelas tuition online Ayu. Okey, so di sini kita ada satu rajah, kita ada biru, hijau dan merah. Okey, biru, hijau dan merah. Rajah 5.1. Okey. Apakah nama yang diberi kepada warna merah, hijau dan biru? Warna apa kita panggil merah, hijau dan biru ni? Okey, ia adalah warna primer ataupun warna primer So, kat sini kita dapat 1 markah. Okey, and then soalan yang kedua. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan penambahan warna. Okey, so kita ada penambahan warna hijau dan biru, warna terbentuk sian. Kamu lihat gambar ni kan? Hijau dengan biru kat sini. Warna sian. Merah dengan biru warna apa ni? Ni warna apa ni? Ni warna apa? Cikgu tanya right ni. Okay, and then merah dengan hijau. Warna apa ni? Okay, so merah dan biru ialah warna magenta. Okay, magenta. Dan merah dan hijau adalah warna kuning. Okay, so soalan ini memberi kita 2 markah jika betul. Ya, mudah kan? Alright. So, kita pergi kepada next question. Okay, soalan. Fatah menyinarkan beberapa cahaya berwarna ke atas sehelai daun. Okay, lengkapkan jadual 6 untuk menunjukkan warna daun itu. Okay, so di bawah cahaya berwarna yang berbeza. Okay, so kita ada jadual warna cahaya disinarkan ke atas daun cahaya putih. Warna daun yang kelihatan hijau. Apabila warna cahaya disinarkan ke atas daun hijau, apa warna daun yang kelihatan? Okay, apabila cahaya merah disinarkan ke daun, apa yang warna yang kelihatan? Warna daun. Okay, so cuba jawab anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tengok jawapannya. Bila kita sinarkan hijau, warna daun juga hijau. Bila kita sinarkan merah, warna daun jadi hitam. Alright. So, soalan ini memberi kita 2 markah juga. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Alright. Okay, namakan fenomena yang diperhatikan dalam aktiviti ini, iaitu fenomena penolakan cahaya. Okay, so 1 markah. Alright, fenomena penolakan cahaya, 1 markah ya. Okay, alright, so ada kesilapan kat sini tadi selepas animation cikgu. Soalan 3 keluar dulu, tak apalah. Okay, kita pergi ada soalan kedua. Terangkan mengapa daun itu kelihatan hijau apabila disinarkan dengan cahaya putih. Okay, so jawapannya adalah cahaya putih mengandungi warna hijau. Okay, jadi warna hijau dipantulkan manakala warna lain diserap. Okay, terangkan kenapa daun kelihatan hijau apabila disinarkan dengan cahaya putih. So, cahaya putih mengandungi warna hijau. Warna hijau dipantulkan manakala warna lain diserap. Sebab tu nampak warna hijau. So, fenomena ini tadi dipanggil fenomena penolakan cahaya. Okay, so soalan 2, 2 markah. Soalan 3, 1 markah. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan yang keempat. Ada tak soalan keempat?
Tak ada, sampai 3 je. So kita pergi pada soalan C. Fatin menghadiri satu konsert dan mendapati lampu di atas pentas menyinarkan warna yang berbeza selepas objek X ditampal seperti tunjukkan dalam rajah 5.2. Okey, so ada objek X dia tampal kat depan tu. Okey, namakan objek X dan terangkan bagaimana objek itu berfungsi. So apakah X? X adalah penapis warna. Okey, apa fungsi penapis warna? Iaitu membenarkan warna cahaya yang sama dengannya melaluinya dan menyerap warna lain. Okey, kalau hijau, hijau. Okey, boleh lalu kat situ. Dia serap warna lain. Okey, kalau merah, penapis merah, cahaya warna merah, dia akan benarkan warna merah tu masuk. Okey, warna lain diserap macam tu. Alright, so soalan ni beri markah 2. Okey, soalan seterusnya adalah nyatakan warna terhasil jika objek X yang berwarna magenta digunakan. Okay, so kita ada ni cahaya putih and then objek X itu magenta. Faham tak? X ni warna magenta. Okay, so apabila cahaya putih, objek X ni tadi magenta, dia akan menghasilkan warna magenta. So kalau cahaya putih and then penapis tu warna magenta, apa yang berlaku? Jadi warna apa? Dia jadi warna merah. Okay, jadi warna merah. Okay, seterusnya kalau cahaya putih kena pada objek X tadi warna magenta, apa yang berlaku? Jadi warna. So tadi kalau cahaya putih, objek X tu warna magenta, dia akan menghasilkan warna merah kat sini. Okay, warna merah kat sini. Dan juga warna biru di situ. Okay. So ini 2 markah. Alright. Okay, ada lagi tak soalan? Dah habis dah soalan. Okay, cukuplah 5 soalan yang cikgu bincangkan pada malam ini, iaitu soalan nombor 1, nombor 2, 8 markah. Soalan 3, 4, contoh untuk 10 markah. Yang soalan yang kelima, contoh untuk soalan 12 markah. So, diharap perkongsian cikgu pada malam ini memberi manfaat kepada anak sekalian berkaitan dengan soalan Sains PT3 format KSSM yang baharu bermula tahun 2019. Ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, so diharap perkongsian cikgu ini kamu boleh like, comment and share video ini. Semoga manfaatnya berpanjangan. Okay, jangan lupa subscribe bagi murid-murid yang baru menonton video cikgu, baru kenal. Okey, tak apa. So, segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri cikgu sendiri. Okey, so di sini cikgu ingin menyusul 10 jari. Mohon maaf jika ada tersilap bahasa sepanjang cikgu mengadakan tuition online percuma ini. Gurau-gurau ke kan? Okey, so selamat berpuasa. Ada beberapa hari lagi masih berpuasa dan juga selamat menyambut Aidilfitri Semoga Aidilfitri dan Ramadan pada tahun ini lebih bermakna kepada kita semua. Alright. So, selamat berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa Sains PT3 setiap 8 malam hari Khamis. Dan juga kelas kimia setiap Sabtu jam 8 malam. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.